Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Ini dia lah. Inilah dia video yang aku tak sabar-sabar mau share dengan kamu. Dan banyak benda yang menarik lah, benda yang menggembirakan juga. Hopefully ianya menjadi kenyataan tentang keberadaan pemain utama kita, key player kita, sama ada boleh turun ataupun tidak dalam perlawanan ni. So itu adalah antara benda yang aku share dengan kamu, dan juga news terkini di antara Sabah FC dan juga Negeri Sembilan ni sebelum bermulanya sepak bola yang akan berlaku hari ini sewaktu video ni dirakam 25 hari bulan jam 8.15 malam nanti, dan sekali lagi akan berlangsung di Stadium Likas. So sebelum aku buat perkongsian aku guys, apa kata kamu like dulu video ni, subscribe SRTV, ataupun anda boleh menjadi members juga di SRTV ni bagi membantu lagi perjalanan channel ni lah. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan. Sebelum aku berkongsi dengan kamu berita mengenai Sabah FC, so aku bawa dulu kamu tengok apa yang diharapkan oleh Negeri Sembilan untuk perlawanan ni. So ada 3 news yang aku ingin share dengan kamu. Satu adalah Negeri Sembilan tekad jadikan Sabah FC mangsa kedua, dan juga Negeri Sembilan bawa Aura Temerloh ke Likas. Temerloh tu apa yang telah berlaku di Pahang tempoh hari lah, di mana Negeri Sembilan mengejutkan Pahang, di mana mereka berjaya menundukkan Pahang di stadium mereka sendiri 2 gol berbalas kosong, dan aura tersebut, tempo perlawanan tersebut ingin mereka bawa ke Stadium Likas untuk memastikan Sabah adalah mangsa kedua di dalam saingan Liga Super ni untuk perlawanan mereka lah. Tapi perlu diingatkan di sini juga, kalau kamu tengok video head to head aku sebelum ni, hasil daripada perlawanan Negeri Sembilan menentang tim top 5 yang berada di 5 terbaik lah saingan Liga Super setakat ni, mereka belum boleh mencatat sebarang kemenangan lagi apabila bertemu dengan pasukan tersebut. Jadi adakah apa yang diinginkan oleh mereka ni boleh tercapai, ataupun rekod kekalahan mereka menentang tim yang berada di kelompok 5 teratas masih lagi belum berjaya mereka lah, masih lagi belum pecah telur mereka lah, lebih kurang macam tu. Dan seterusnya juga, Negeri Sembilan juga tidak memandang rendah Sabah FC. Sebaliknya, kalau ikut news daripada Makan Bola ni, Negeri Sembilan waspada dengan amukan Sabah FC kerana ini adalah kerana hasil daripada 3 kekalahan yang telah Sabah FC lalui berturut-turut 2 daripada perlawanan PLFA dan 1 daripada perlawanan JDT. Dan perlawanan tersebut juga bukan kita mau memandang rendah Sabah FC, mereka masih mempamerkan persembahan yang terbaik, especially perlawanan menentang JDT. Walaupun tanpa 2 tonggak utama kita, membuatkan Negeri Sembilan macam tidak memandang rendah apa yang telah diberikan oleh Sabah FC lah. Mereka yakin Sabah mampu melakukan sesuatu, especially lagi beraksi di Stadium Likas sendiri. Dalam benda-benda lain juga, Negeri Sembilan merupakan tim yang akan datang ke Stadium Likas membawa skuad terbaik mereka. Pemain terbaik mereka akan turun juga dalam perlawanan ni, iaitu sebagaimana kamu tengok news yang aku share pada kamu sebelum ni. Takumi Sasaki adalah merupakan sandaran utama bagi Negeri Sembilan untuk perlawanan ni, dan aku juga mengatakan pada video head to head sebelum ni, dia adalah individu yang perlu diberi perhatian oleh OKS, perlu diberi perhatian oleh skuad Sang Badak bagi sekiranya ingin menidakkan apa yang diinginkan oleh pasukan Negeri Sembilan ni. Okey, beralih kepada Sabah FC pula guys. Untuk Sabah FC pula ada 3 news yang aku share dengan kamu juga. Actually news ni bila kamu go through dia punya tajuk yang lain-lain lah, tapi apa yang ada di dalam dia lebih kurang siap. So agak boring juga lah bila kita tengok news yang ada di social media ni. So satu adalah misi 3 mata Sabah atas Negeri Sembilan. Inilah yang aku inginkan juga. Inilah juga yang aku katakan pada video sebelum ni. Walaupun kalau aku tengok di ruang komentar, ramai yang macam mengatakan mustahil lah Sabah menang, mengutuk Sabah FC, macam dah payahlah, balik kalah, nanti kalah lagi ni. Ramai jugalah yang berfikiran Sabah FC tidak akan mampu atau mempertahankan kekebalan Stadium Likas ni. Tapi lebih ramai yang memberikan komen yang positif lah, yang mengatakan ini adalah merupakan perlawanan yang pasti mampu kita membawa pulang 3 mata. Dan seterusnya, of course, Sabah FC ingin kecundang sekali lagi di Stadium Likas. Seperti mana aku katakan juga, hidangan telah diletakkan di atas meja sekarang ni. Sekarang terpulang kepada pemain Sabah FC untuk menikmati ketidak perlawanan tersebut. Maksudnya tidak mensia-siakan peluang, dan seterusnya menggunakan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan apa kemampuan yang kita miliki sekarang ni.
Seterusnya ini adalah statement daripada Ong Kim Si sini sendiri di mana beliau mengatakan Sabah FC mahu perbaiki prestasi. Kalau aku tengok daripada perlawanan Negeri Sembilan, perlawanan menentang JDT, again ini adalah pendapat aku saja. Rasanya kalau disebut dari segi prestasi perbaiki itu macam tidak perlu sangat lah. Bagi pendapatku, apa yang perlu Sabah FC lakukan sekarang ni adalah konsisten di dalam permainan. Itu yang penting sekarang. Kalau perbaiki itu bagi aku, okey, sudah menentang JDT. Of course kita tahu itu JDT, mana-mana tim pun agak sukar untuk mengalahkan JDT. Cuma hasil daripada persembahan perlawanan tersebut, perkataan perbaiki itu macam tak perlu ditengok sangat. Bagi aku adalah sekali lagi mengekalkan tempo permainan seperti mana yang menentang JDT itu dibawa ke perlawanan menentang Negeri Sembilan ni. Itu yang penting. So itu adalah perkongsian untuk news daripada Sabah FC pula. Kalau aku tengok dari segi news, apa yang dikatakan tersebut tidak menyatakan keberadaan Sadil setakat ni sama ada beliau dapat diturunkan ataupun tidak. Tapi bila kita tengok pula sosial media Sabah FC di Facebook, Darren Lock sekali lagi ada di yang latest session training. Dan satu benda yang menggembirakan di sini, aku pasti anda juga tahu, adalah kelibat Sadil Ramdhani juga guys, ada di dalam session training Sabah FC. Nampak agak meyakinkan, tapi kalau aku tengok daripada apa yang telah beliau lakukan, macam beliau diasingkan daripada pemain-pemain lain yang melakukan latihan bersama, tapi mungkin beliau diasingkan kerana ingin menumpukan untuk mengembalikan kecergasan beliau. Lebih kurang itu. Dan satu lagi aku yakin adalah untuk mengelakkan kecederaan seterusnya, sekiranya itu yang hasil daripada apa yang kau nampak di gambar tu lah. Seterusnya, seperti mana aku katakan, Darren Lock juga ada, Gaby juga ada, nampak happy Gaby di gambar tersebut. So aku pasti beliau akan diturunkan dalam perlawanan ni. Dan hasil daripada perkongsian yang diberikan oleh OKS daripada sosial media yang kamu tengok tu, ada juga statement mengatakan memang betul lah apa jangkaan aku yang mengenai Under 23 Sabah FC yang berlatih bersama senior squad tu. Memang itulah yang OKS lakukan sebenarnya, membawa selected player daripada Under 23 untuk bersama-sama Sabah FC bagi mendapatkan keserasian di antara sesama sendiri sebelum mereka diberi minit permainan di dalam saingan Liga Super bersama senior squad. Lebih kurang begitulah apa yang dinyatakan oleh OKS. So aku agak bergembira di sini finally, instead of membawa pemain daripada luar Sabah, luar Akademi Sabah FC, kita telah membawa masuk anak-anak muda Under 23 kita bersama squad senior squad berlatih, dan seterusnya kemungkinan besar akan diberi minit permainan. So ini adalah satu benda yang positif, dan kalau ini yang dilakukan oleh OKS untuk menurunkan beberapa wajah-wajah tersebut bagi saingan menentang Negeri Sembilan ni, aku bilang orang setujulah dengan apa yang dilakukan. Tapi yang penting di sini, keberadaan Sadil tu memberi gambaran positif lah untuk Sabah FC tentang kesebelasan utama yang mungkin akan diturunkan, dan aku berharap Sadil mampu diturunkan dalam perlawanan tersebut. Jadi itulah dia guys, info-info terkini, news-news terkini mengenai kedua-dua pasukan dan juga keberadaan key player kita yang sering kali kita bertanyakan, di mana Sadil, adakah Sadil akan turun. So itu adalah setakat ini latest information yang aku boleh beri kepada kamu sewaktu video ini dikeluarkan lah. So waktu kamu tengok video ni, kalau kamu nampak news seterusnya, so maksudnya itu adalah news yang paling latest, yang tidak yang bilang orang selepas aku buat video ni baru news tu dikeluarkan. So lebih kurang gitu. Jadi apa pula pendapat anda guys mengenai perkongsian yang dilakukan oleh social media mengenai kedua-dua pasukan ni, dan juga keberadaan Sadil Ramdhani di sesi latihan? Adakah itu cuma untuk bilang orang fitness sahaja tapi Sadil tidak diturunkan, ataupun itu adalah merupakan salah satu cara untuk memastikan Sadil mampu untuk beraksi tanpa melibatkan bermain sama player-player lain untuk mengelakkan kecederaan? Lebih kurang gitu. Maksudnya melindungi Sadil lah. Sila tekan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Dan again, hopefully aku mengharapkan 3 mata daripada peluang ni. Jangan sia-siakan peluang yang kita miliki sekarang ni. Jadi bertemu lagi di video seterusnya guys, selepas perlawanan ni. Dan again, beri sokongan padu kepada sang badak kita. Assalamualaikum.